mempersaudarakan. Ada seorang sahabat yang masyhur, semua kenal nama dia. Siapa dia? Iaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni, Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Jadi Nabi mempersaudarakan. Hampa dua orang ni kira macam dua beradik lah. Macam tu lah tuan-tuan. Kan? Jadi macam dua beradik, Nabi SAW mempersaudarakan dia. Baik, kita sebut Abdurrahman bin Auf ni, nama dia memang terkenal. Nama dia yang sebenar disebut oleh ulama adalah Abu Amru. Tapi tak apalah, kita panggil Abdurrahman bin Auf, itu gelaran dia. Tak apalah, kita panggil Abdurrahman bin Auf, tidak menjadi satu masalah. Jadi bila Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'ah, Sa'ad bin Rabi'ah ini dikatakan ada ramai isteri dia. Ada yang kata 4, ada yang kata 3 dan sebagainya. Jadi bila Nabi mempersaudarakan dia, dia tanya kepada saudara dia Abdurrahman bin Auf tadi, di antara isteri-isteri dia ini berkenan yang mana? Dia sanggup nak ceraikan isteri dia, nak bagi seorang kepada saudara dia tadi, Abdurrahman bin Auf. Nak cerita baik, rapat, sampai macam tu sekali. Tapi Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan, dia ni kepala otak dia bisnes, berniaga. Benda-benda macam ni dia tak fikir sangat. Jadi apa dia bagi tahu kepada saudara dia, kepada Sa'ad bin Rabi'ah ini, dia kata, wahai Sa'ad, sekarang ni tunjukkan kepada aku pasar ni dekat mana. Baik. Jadi Sa'ad bin Rabi'ah ni tunjuklah dekat Abdurrahman bin Auf pasar dia dekat mana dan sebagainya. Dan dikatakan Sa'ad ini juga memberi sedikit modal kepada Abdurrahman bin Auf untuk berniaga. Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ni orang yang cerdik, yang jenis biasa berniaga ni, memang hebat dia berniaga. Kan? Macam mana dia berniaga tuan-tuan? Saya tu terang cakap lah, kita tak pandai berniaga. Saya pernah juga nak berniaga tuan-tuan. Kan? Habis saya bagi kat orang ni, tak sampai hati nak berniaga. Kan? Sajalah kongsi tuan-tuan. Waktu saya belajar dulu, kita bawa balik batu akik daripada Yaman. Mahal batu tuan-tuan, orang jual. Kan? Kita nak jual ni tak sampai hati lah pula. Kan? Tak reti lah nak berniaga ni. Kita jumpa kawan-kawan kita, bagilah, ambil lah, lama-lama habis ya. Kan? Jadi orang yang nak berniaga ni, dia kena kepala otak dia ni, otak bisnes. Macam kita kesian kat orang ni, tak boleh berniaga, rugi. Kan? Jadi Abdurrahman bin Auf ni jenis otak berniaga. Dia berniaga apa tuan-tuan? Dia bisnes unta. Dia jual unta. Macam mana dia jual unta? Katalah tuan-tuan, unta ni dia beli dengan harga berapa unta? Kan? Kalau kata duit ringgit, kita katalah dengan harga RM10,000. Kalau kata duit dinar berapa tuan-tuan? Berapa je lebih kurang? Katalah RM10,000 lah. Cerita dinar sekali lagi, kan, kita bukannya ada dinar pun, kan. Baik, katalah lebih kurang RM10,000. Jadi Abdurrahman bin Auf ni, dia beli unta RM10,000. Kemudian dia jual juga unta tadi RM RM10,000. Habis tu Ustaz, bila nak kaya? Kan? Beli RM10,000, jual balik RM10,000. Baik tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ni cerdik. Walaupun dia jual RM10,000, contohlah RM10,000 kan, dia bukan guna RM10,000, dia guna duit dinar ataupun duit dirham dia lah. Tapi dia ambil keuntungan daripada tali unta ni. Tali, bila dia beli unta, orang mesti jual dengan tali. Tali ni dia tak jual, dia ambil tali, dia simpan. Kalau tuan-tuan tengok tali yang orang ikat unta ni, kebiasaannya Arab-Arab Badui ni, dia ikat unta ni pakai igal. Yang tuan-tuan tengok Arab letak dekat atas kepala igal yang lilit hitam tu kan, yang tu kalau Arab Badui ni, dia biasa dia buat ikat unta. Tuan-tuan, Arab ni
Dia tak ikat dekat leher tuan-tuan. Tapi dia ikat kat mana? Dia ikat dekat kaki. Saya nak bagi satu contoh. Kaki unta ni, kaki depan ni dua dia kan, tali tu dia ikat bagi boleh bergerak sikit je. Kalau kata tali tu panjang, unta tu lari laju lah. Tapi kalau kata tali tu boleh bergerak sikit je, unta tu takkan lari, dia berjalan, dia ikut tuan dia. Jadi tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni, bila dia beli unta, dia jual. Dia beli, dia jual. Dia beli, dia jual. Lama kelamaan, orang akan cari siapa supplier unta yang paling murah. Memang dia lah. Sebab apa? Sebab dia beli macam tu, tapi dia jual balik macam tu. Hak pok-pok Yahudi tadi ni, yang duk jual unta tadi ni, lalai menung lah tuan-tuan. Bisnes dia tak jalan. Tapi bisnes apa yang jalan? Abdul Rahman bin Auf. Dan sampai satu ketika tuan-tuan, tali ni, eagle ni, tali ikat unta ni tak ada stomp. Kan? Tali ikat unta ni tak ada stomp. Sebab apa? Sebab yang pegang, yang simpan tali eagle ni seorang je, yang banyak stok dia Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan nampak tak cerdiknya dia? Dia beli, dia tak ambil untung pun dari sudut unta tu, tapi dia ambil untung kat mana tuan-tuan? Ambil untung di tali unta tu, eagle tu. Dan Abdul Rahman bin Auf ini tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Disebutkan ketika mana zaman Nabi ataupun zaman Saidina Abu Bakar, waktu petang ni, unta dia masuk ke kandang ni ataupun masuk ke Madinah ni, orang azan maghrib pun tak habis lagi masuk. Banyak mana tuan-tuan, Allahu'alam lah. Contohlah, saya bagi satu contoh. Katalah tuan-tuan, ada orang ni, dia parking kereta masuk dalam gudang kereta. Duk kerja parking kereta ni daripada lepas sembahyang asar sampai ke maghrib, parking kereta tak habis-habis lagi. Banyak biji tak tuan-tuan kereta dia? Banyak lah. Dan harta Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, punya kaya tak kaya dia, diurus, ditadbir sampai ke hari ni. Harta dia ni, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada satu bank di depan tu, tak jauh daripada kawasan Masjid Al-Ghamamah di situ, kawasan yang saya sebut pasar dulu ni, tak jauh depan tu sikit ya, di belakang hotel tu, kalau tak silap saya Ar-Rajhi Bank, kalau tak silap saya, dia yang menguruskan harta Abdul Rahman bin Auf ni sampai ke hari ni. Dahsyat kan, jutawan Abdul Rahman bin Auf. Jadi bila pok-pok Yahudi tadi ni dah lah nak bekal senjata pun dah tak ada siapa nak beli dah tuan-tuan. Di pasar pun orang nak beli unta, nak beli barang-barang lain, keperluan lain, banyak orang dah berubah dah. BMF contohlah kan. Orang pakat beli kepada yang Islam. Nak beli unta, cari Abdul Rahman bin Auf. Nak beli itu, nak beli ni, ada sahabat-sahabat lain lagi yang berniaga itu ini dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, lama kelamaan puak-puak Yahudi ni tak boleh tahan. Dan akhir sekali puak-puak Yahudi ini diusir, ataupun ada juga yang lari meninggalkan kota Madinah. Ada sebahagiannya yang pergi ke Yaman. Ada sebahagiannya yang pergi ke Yaman. Dan disebut kalau kata yang pergi ke Yaman ni yang cak-cak ayam lah kan. Dia kalau yang pergi ke Yaman tu, satu ketika dulu dia punya sideburn ni kan. Sideburn ni dia simpan panjang je. Rambut di atas ni tak panjang, tapi sideburn ni panjang lah tuan, sampai bergulung-gulung. Nah, ni satu ketika dulu mereka lari pergi ke Yaman. Dan hari ni dah ada pun negara haram Israel. Jadi tuan-tuan, baik, kita nak gambarkan, nak cerita apa? Nak cerita Madinah ini asal usulnya ramainya orang-orang Yahudi, dan ramai juga orang-orang Islam. Tapi disebab kerana Yahudi ini tak tahan,
mereka lari, mereka keluar, mereka meninggalkan orang-orang Islam.